Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. So guys, saya dapat satu isu yang viral di Facebook tentang luahan hati seorang ibu mengenai anaknya diganggu di sebuah MRSM di Malaysia. Saya tidak sebutkan MRSM mana, anda cari sendiri. Tapi isu ni bukan saja tentang gangguan dengan anaknya, tapi ada satu situasi ataupun satu kejadian yang misteri dan sangat menyeramkan. Dan kalau isu ini tidak diatasi dengan betul, silap hari bulan ada nyawa yang boleh melayang. Dan saya harap isu ini dapat diselesaikan dengan segera. So, apa isunya? Jadi, jom kita dengar kisahnya. Kisahnya dikongsikan oleh seorang pengguna Facebook yang bernama Nazra Muhammad. So, saya akan bacakan, saya akan bacakan kisahnya supaya tidak lari fakta lah ya. Kemudian saya akan ulas apa sebenarnya yang berlaku. Kes ni berlarutan di MRSM, di sebuah MRSM pada Jun 2022, baru-baru ni juga. Kami tidak nampak penyelesaian, malah kes ini semakin menjadi-jadi dan bertambah serius, yang mana anak kami dan beberapa pelajar berterusan menjadi mangsa perbuatan khianat dan gangsterisme. Sebagai ibu bapa, kami tidak boleh berdiam diri. Berikut adalah kronologi kes yang berlaku di Maktab Rendah Sains tersebut. Pada 17 Jun 2022, bersamaan hari Jumaat, uniform sekolah anaknya yang berwarna biru dijumpai di Ampayan dan telah diconteng bersama sehelai baju batik sekolah pelajar senior di blok asrama yang sama. Anaknya telah membuat aduan kepada senior tingkatan 5 dan roll call ataupun buat pemeriksaan diadakan untuk mencari pelaku tersebut, namun tidak dijumpai. Pada tanggal 19 Jun 2022, bersamaan hari Ahad, uniform kuning anaknya dijumpai di Ampayan dan telah digunting di bahagian hadapan. Anak saya telah menelepon dan memaklumkan berkenaan kes berkenaan kepada pelajar senior dan cuba menyiasat sendiri terlebih dahulu untuk mencari pelaku sebelum memaklumkan kepada warden. Tanggal 20 Jun bersamaan hari Isnin, ibu berkenaan menelepon warden untuk follow up kes tersebut. Malangnya ketua warden tersebut terkejut dan tidak mengetahui perkara tersebut. Setelah disemak, pelajar senior mengakui mereka cuba menyelesaikan kes ini sendiri. Adakah ini prosedur MRSM? Ibu tu bertanyalah. Dan membiarkan pelajar senior untuk handle sendiri tanpa memaklumkan kepada warden. Saya rasa ini kes berat. Kenapa mereka tidak maklumkan kepada warden? 22 Jun 2022, hari Rabu, ibu tersebut sekali lagi menghubungi warden untuk follow up kes tersebut, namun masih tidak ada penyelesaian. Pada 26 Jun 2022 pagi, sehelai lagi uniform biru sekolah anaknya telah dijumpai diconteng selepas dia mengangkat baju tersebut di Ampayan. Perkara yang sama juga berlaku dengan rakan sebili anaknya, di mana baju PJ mereka telah diconteng. 26 Jun hari Ahad pada petangnya juga, anak saya telah terjumpa di dinding tandas telah diconteng dan terus memaklumkan kepada pelajar senior, dan pelajar senior terus memaklumkan kepada warden. Dan 26 Jun juga pada malamnya, anaknya telah dipanggil oleh 5 orang warden dan mereka menekan anaknya dan dipaksa mengaku semua kejadian tersebut adalah dilakukan oleh anaknya. Wow. Digunting dan diconteng sedangkan anaknya adalah mangsa juga. Dan telah melaporkan kejadian tersebut kepada senior. Sebaliknya, pihak maktab tersebut menuduh anaknya dan tiada kenyataan bertulis diambil oleh pihak maktab tentang aduan tersebut. Pihak maktab dan warden buntu tidak dapat mencari pelaku sehingga menekan anaknya sebagai pelaku. Pada 3 Julai pagi, rakan sebilik anaknya terjumpa selipar disusun di hadapan pintu mereka dan pintu tandas telah diconteng. Mereka sebilik telah mengambil gambar dan memaklumkan perkara tersebut kepada senior. Pada 14 Julai, ibunya telah menelefon
Timbalan Pengetua Pembangunan Pelajar untuk bertanyakan perkembangan kes tersebut. Namun, mereka memaklumkan sudah merujuk kepada konselor dan menyatakan anaknya mempunyai anxiety dan stres, depres, level yang sangat tinggi. Jadi, mereka menyuruh ibu berkenaan untuk merujuk anaknya dengan pihak psikiatrik. Jadi 15 Julai dia telah ambil anaknya dan anaknya ceritakan bahawa warden-warden tersebut memaksa dia untuk mengaku berbuat kejadian berkenaan. Jadi ibunya tidak puas hati. Pada 17 Julai, ibunya telah membawa jumpa anaknya dengan pakar psikiatrik untuk bertanya betulkah anaknya ni ada anxiety ataupun depression. Dan berdasarkan klinik interview daripada doktor, anaknya telah disahkan sihat walafiat dan tidak ada ciri-ciri anxiety ataupun depression. Doktor telah menjalani segala ujian-ujian untuk mengesahkan tahap kesihatan mental anaknya. Dan berdasarkan cerita anaknya konsisten dan menunjukkan anaknya sihat walafiat. Dan ibunya membawa keputusan kesihatan tersebut untuk berjumpa dengan pengetua dan pengurusan maktab dan warden. Dan akhirnya pihak maktab mengakui mereka ada kesilapan dalam kesihatan tersebut kerana menuduh anak mangsa. Pada 22 Julai akhirnya ibu berkenaan membuat laporan polis terhadap pihak maktab ke atas kes-kes yang berlaku melibatkan anaknya. Dan ibu tersebut telah membuat aduan SISPA di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. Mereka telah menerima maklum balas, namun maklum balas tersebut berat sebelah, tidak memihak kepada dia dan belum ada penyelesaian. Dan pada 7 Ogos pagi, sekali lagi 5 helai t-shirt aktiviti maktab berwarna biru telah dijumpai oleh pelajar senior di Ampayan dan telah digunting, melibatkan 4 orang pelajar termasuk baju anaknya. Dan pihak warden telah mengambil kenyataan bertulis daripada pelajar-pelajar terlibat. 8 Ogos pagi, 5 helai uniform warna kuning telah diguntingkan dan anaknya sekali lagi menjadi mangsa. Oh, habislah baju anaknya ni, semua kena guntingkan, termasuk selai tudung berwarna putih kepunyaan anak kami telah digunting. Sekali lagi pelajar berkenaan dipanggil untuk memberi kenyataan. Anaknya telah menelefon dan memaklumkan kejadian tersebut dan ibunya telah memaklumkan kepada pegawai penyiasat untuk mereport kejadian tersebut. Pihak polis telah menyiasat anaknya lebih kurang 2 jam dan ibu berkenaan tertekanlah kerana anaknya pula disoal siasat. Pada sebelah malam dimaklumkan salah seorang keluarga tingkatan 3 telah terjumpa satu nota yang berbaur ugutan di dalam bilik asrama. Dan nota-nota tersebut ada ditujukan kepada anak perempuan tersebut, ibu tersebut. Dan kami dan keluarga tersebut telah memaklumkan kepada warden, pengetua dan pihak polis dan untuk mengendalikan kes berkenaan. Dan 11 Ogos, ibu berkenaan menghantar semula anak mereka untuk pulang ke maktab untuk menghadiri kelas seperti biasa. Namun, pada 12 Ogos, anaknya menelpon sekali lagi dan memaklumkan rambut dia dan 2 rakannya telah digunting pendek ketika mereka tidur. Dan anak mereka memaklumkan kepada senior dan senior telah memaklumkan kepada warden. Dan dalam masa yang sama, keluarga tersebut memaklumkan kepada pihak polis. Dan menurut keluarga tersebut, pihak MRSM seperti tidak mengambil berat tentang kes berkenaan. Dan sehingga hari ini, sehingga masa saya bercakap ni, kes berkenaan masih belum selesai dan belum ada penyelesaian. Jadi apa yang misterinya? Okey, saya akan tunjukkan beberapa keping gambar yang dikongsikan oleh ibu tersebut dan anda lihat sendiri macam mana surat-surat ugutan dan lukisan-lukisan yang dikongsikan oleh ibu berkenaan. Dan pastinya kalau anda nampak tulisan budak berkenaan memang sangat misteri. Lihat gambar ini.
So guys, anda sudah nampak gambar-gambar tersebut, misteri atau tidak? Sangat misteri dan sangat menyeramkan. Kalau berdasarkan gambar-gambar yang saya lihat nih, berdasarkan gambar-gambar yang saya lihat nih, kemungkinan orang budak yang berbuat sedemikian mempunyai masalah mental. Ada yang netizen berkata kemungkinan anaknya sendiri tapi anaknya tidak sedar. Tapi ada kejadian yang menunjukkan anaknya tidak berada di sekolah tapi kejadian tersebut masih berlaku. Bermaksud bukan anaknya yang melakukan kejadian berkenaan, dan sudah pun di siasat anaknya telah dirawat oleh pakar psikiatrik. Pakar psikiatrik bukan sembarangan ya. Kalau soal ujian daripada pakar psikiatrik ni, jadi menunjukkan anak dia memang tidak terlibat dalam hal ni. Dan kalau kita lihat gambar-gambar berkenaan, tulisan berkenaan memang sangat mengerikan, dan ada satu lukisan berbentuk mata dan senyum, dan lukisan itu konsisten di mana saja, termasuk di tandas, di dalam surat, guntingan dan susunan selipar tu memang sangat mengerikan dan banyak dituju kepada anaknya. Jadi, apakah sebenarnya yang berlaku kepada anaknya dan kepada pelajar maktab berkenaan? Diharapkan, dan saya juga berharap, perkara ini cepat diselesaikan. Sebab kalau saya lihat, ia melibatkan masalah mental di antara pelajar-pelajar tersebut, dan tidak mustahil pelajar berkenaan boleh mengambil tindakan, mengambil sesuatu di luar tindakan, dan tidak mustahil ada nyawa yang boleh melayang kalau tidak berjaya diselesaikan dengan segera. So saya berharap keluarga berkenaan dipermudahkan urusan dan pihak maktab dapat menyelesaikan dengan cara yang terbaik. Ini bukan perkara yang kecil guys. Ia bukan sekadar bully, bukan sekadar gangguan, tapi satu masalah yang serius berdasarkan gambar-gambar dan tulisan yang saya lihat. Jadi, apa pendapat anda tentang kes ini? Sila tinggalkan komen anda di bawah. Jadi setakat itu saja video kita kali ini. InsyaAllah kalau ada update yang terbaru, saya akan update di YouTube saya. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Ali Bosku, Assalamualaikum.